tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, saudara-saudara, terima kasih kerana bersama dan tersetia di dalam channel ini. Mungkin sebelum ini kita ada mendengar tajuk berita ataupun spekulasi Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM dipecat ataupun letak jawatan kerana tidak melakukan tugas dengan baik. Berkaitan dengan komen dan spekulasi ini, apa pandangan anda? Adakah Azam Baki hari ini sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM tidak menjalankan tugas dengan baik? Kalau benar Tan Sri Azam Baki tidak menjalankan tugas, tidak melakukan tugas dengan tulus dan baik, kenapa kontrak beliau diteruskan? Cuba kita fikir. Tapi bagi saya secara pribadi, pandangan secara pribadi, setakat ini, kerja-kerja yang dilakukan SPRM melalui Ketua Pesuruhjayanya, Tan Sri Azam Baki, bagi saya boleh berikan satu kredit. Kerana kita dapat lihat banyak saja sindiket ditumpaskan, ada saja jerung-jerung, penyakau, bahkan ahli politik tertangkap kedapatan kantoi melakukan rasuah. Jadi saudara-saudara, nak cakap Azam Baki ni buat salah, nak cakap Azam Baki ni tak layak jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM pun rasanya saya menolak perkara itu. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan status Azam Baki, rupanya dalam satu artikel daripada Malaysia Kini bertarikh Julai 3, SPRM dalam satu keputusan yang amat mengejutkan menafikan Azam Baki terlibat sebar tomahan, babitkan agensi penguat kuasa. SPRM menafikan Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki terlibat dalam penyebaran tomahan, membabitkan agensi kerajaan dan media yang tular baru-baru ini. SPRM dalam kenyataan memaklumkan penyebaran tomahan membabitkan seorang ketua pengarah sebuah jabatan penguat kuasa kepada beberapa agensi media dan agensi kerajaan dilakukan menerusi email, akaun palsu menggunakan nama Azam. SPRM menafikan maklumat tersebut mempunyai kaitan dengan Ketua Pesuruhjaya dan Suruhanjaya ini. Oleh itu, orang ramai diminta agar tidak menyebarkan dan berkongsi sebarang maklumat yang tidak sahih atau palsu menurut kenyataan itu. Adakah ini satu cara mungkin jerung ataupun penjahat di luar sana nak jatuhkan Azam Baki? SPRM dalam kenyataan memaklumkan penyebaran tomahan membabitkan seorang ketua pengarah sebuah jabatan penguat kuasa kepada beberapa agensi media dan agensi kerajaan dilakukan menerusi email, akaun palsu menggunakan nama Azam, dan SPRM menafikan perkara itu. Saudara-saudara, berkaitan dengan berita panas ini, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Ini satu berita serius dan panas. Sudah pasti berkaitan dengan isu BlackRock yang menjadi cerita di kalangan netizen dan terutamanya di kalangan ahli-ahli politik. Ada yang sehingga memberikan kecaman dan sindiran, memaki hamun Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan isu BlackRock ini. Namun saudara-saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan supaya tidak lagi membahaskan isu ini. Sudah pasti apa keputusan yang dilakukan Anwar Ibrahim adalah keputusan yang sudah difikirkan beliau secara masak-masak. Dan itu semua pasti demi negara. Namun saudara-saudara, ada satu tulisan daripada Syakbuddin Husin yang saya nak kongsikan kepada kamu, kepada anda semua yang menonton video ini. Adakah berkaitan dengan isu BlackRock ini sehingga boleh membuat penyokong-penyokong Anwar Ibrahim ataupun Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan semakin berkurang?
sehingga Anwar Ibrahim boleh dipecat ataupun boleh digesa untuk letak jawatan. Nah, kalau nak cakap benda itu pun saya rasa nak persoalkan boleh. Tapi kalau nak cakap Anwar Ibrahim letak jawatan hari ini, bagi saya perkara itu tidak relevan. Menurut tulisan daripada Syahbudin pada 1 Julai, kalau bimbang isu BlackRock boleh jejas negara, kenapa tidak dibatalkan saja? Sebelum ini PM berkata Malaysia tidak boleh menghentikan semua urus niaga dengan syarikat-syarikat yang dikaitkan dengan Israel kerana ia akan menjejaskan ekonomi negara. Rasanya sudah ramai yang mengulas dan tidak setuju dengan kenyataan Anwar. Lantaran yang difokuskan ialah tentang pemilikan BlackRock melalui GIP di dalam MHB dan bukan berkaitan pelaburan syarikat-syarikat lain berkaitan Israel dalam pelbagai syarikat di negara kita. Sebagaimana disebut banyak pihak, pelaburan syarikat-syarikat lain berkaitan Israel itu berbeza dengan BlackRock. Sementara syarikat-syarikat lain adalah berkaitan perkhidmatan, makanan, teknologi dan sebagainya. Selain itu, pelaburan BlackRock sendiri dalam pelbagai syarikat di negara ini adalah melalui pembelian terbuka di pasaran saham dan bukan ditawarkan secara langsung sebagaimana MHB. Berucap pada majlis perjumpaan bersama warga JPM, Anwar berkata, sebarang polemik berkaitan isu berkenaan yang dikaitkan dengan rejim Israel boleh menjejaskan kepentingan Malaysia sebagai sebuah negara yang sedang berkembang. Dalam sejarah dan ketimbang dengan negara lain, Malaysia antara paling jelas dan keras terhadap Israel. Jangan tuntut lebih dari itu. Kita ini negara berkembang, tengok tahap keupayaan kita. Jangan kerana nafsu serakah, nak tunjuk hebat, kita rosakkan kepentingan negara. Itu prinsip secara umumnya. Dan kezaliman Israel ke atas Palestin adalah sangat jelas. Tiada siapa yang bertikai. Tapi kalau ada syarikat Microsoft ke Google ke tunjuk simpati pada Israel, kita memang tentang. Namun, apakah saudara fikir kita harus tutup semua laluan dan kerjasama dengan mereka? Soal beliau. Cuma satu persoalan, jika resah dan bimbang kerana ia boleh menjejaskan masa depan negara, kenapa mahu diteruskan juga pelaburan BlackRock melalui GIP dalam MHB? Kenapa tidak dibatalkan saja? Sayang negara atau sayang BlackRock? Sediakah kerajaan hidup dalam keresahan dan kebimbangan sepanjang masa? Apa yang menyebabkan Anwar dan Hazana dilihat begitu bersungguh-sungguh mahu membawa BlackRock melalui GIP ke dalam MHB? Adakah sesuatu coba disembunyikan di belakang rakyat tidak mengetahuinya? Jika kes BlackRock ini berlaku ketika Anwar merupakan ketua pembangkang dan PM adalah orang lain, apa agaknya pendirian beliau pada waktu ini? Bolehkah pemimpin mempunyai dua wajah-wajah lain ketika jadi pembangkang dan berwajah lain setelah dapat jadi kerajaan? Itu soal Syahbudin Husin. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Nak kata Anwar undur diri selepas ini berkaitan dengan isu BlackRock, rasanya tidak relevan juga. Tapi nak kata Anwar letak jawatan, ya memanglah Anwar akan letak jawatan. Mungkin akan dipecat. Tapi bila akan berlaku, itu menjadi persoalannya. Jadi apa komen Anda?